Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ilham bin Mak Rizwan. Saya merupakan calon temubugar pada sesi kali ini. Jadi, saya diminta untuk memberikan ulasan berkaitan tajuk-tajuk yang diberikan. Jadi, saya memilih tajuk kesan kehamilan pada usia remaja. Okey. Kehamilan pada usia remaja ni mempunyai dua sebab saja. Sebab yang pertama adalah berpunca daripada seks luar nikah. Yang kedua adalah mungkin remaja tersebut terlibat dalam jenayah rogol. Okey. Jadi terdapat beberapa kesan-kesan lah. Kesan-kesan ini bukannya kesan ke arah kebaikan lah. Kebanyakannya kesan ni mendorong ke arah kesan-kesan yang negatif dan kesan-kesan yang kemudaratan terhadap diri dan ahli keluarga tersebut lah. Diri bayi, diri remaja tersebut dan ahli keluarga. Okey. Yang pertama saya ingin mengatakan kesan tersebut akan berlaku terhadap diri remaja sendirilah, di mana remaja akan menghadapi masalah tekanan emosi, tekanan psikologi, di mana ianya berpendapat bahawasanya bolehkah aku ini untuk menanggung ujian ini, untuk membesarkan, untuk melahirkan anak yang tidak berdosa ini, yang menyebabkan banyaklah pemikiran dalam jiwa dia akan berselaru, akan bermain dalam fikirannya, di mana memikirkan tentang kos untuk menjaga anak, masa diluangkan untuk menjaga dan membesarkan anak, sesi persekolahan jika remaja tersebut masih bersekolah. Jadi macam mana? Yang kedua, masalah daripada kesan dalam ahli keluarga kita. Okay. Ahli keluarga kita merupakan insan yang dekat, yang hidup rapat, yang hidup dekat dengan kita dan hidup bersama dengan kita ada kala remaja tersebut. Remaja yang hidup dengan ahli keluarga mendapat tekanan daripada masyarakat lah. Stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat ataupun jiran tetangga apabila mengetahui bahawasanya anak kita yang masih remaja ini mengandung, menyebabkan stigma negatif, akan menyebabkan stigma yang buruk lah. Stigma negatif ni merupakan stigma buruk. Jadi sebagai contohnya, cemuhan-cemuhan daripada ahli keluarga yang lain, cemuhan daripada masyarakat yang hidup dekat dengan kita, antaranya kawan-kawan kita, jiran tetangga kita dan orang yang sekeliling kita lah, menyebabkan mereka akan memandang buruk terhadap diri kita dan diri anak-anak kita yang masih remaja ni, yang telah mengandung anak yang tidak berdosa ini. Jadi kesannya antaranya menyebabkan kehidupan ahli keluarga kita ni akan menjadi renggang dengan masyarakat apabila kita berasa malu dan berasa tertekan. Dan kita menganggap masyarakat yang cemuh ni merupakan kita punya musuh. Jadi menyebabkan kehidupan diri kita dan kehidupan ahli keluarga kita ni berdepan dengan risiko permasalahan dari segi sosialis antara masyarakat luar dengan ahli keluarga kita lah. Jadi yang seterusnya adalah kesan kehamilan ke atas mental remaja. Okey, apabila remaja ini yang masih matang, yang masih tidak matang, yang masih orang kata apa, berdarah muda ini, menyebabkan kesan emosi terhadap remaja yang mengandung itu, menyebabkan dia merasa tertekan, merasa emosinya tak stabil apabila terpaksa menanggung penderitaan di usia remaja ini, di usia tidak mempunyai ilmu tentang kehamilan, tentang penjagaan bayi, tentang penjagaan kesihatan untuk memastikan bayi ini sihat, menyebabkan tekanan emosi terhadap remaja tersebut akan berlaku lah, menyebabkan banyak-banyak kemudaratan yang akan berlaku seterusnya berpunca daripada emosi remaja ini. Dan remaja tersebut berpotensi lah untuk melakukan perbuatan yang luar jangkaan, iaitu ingin membunuh diri, ingin membunuh kandungan, iaitu menggugurkan kandungan tersebut dalam pengetahuan kita ataupun pengetahuan di luar jangkaan kita. Okey, seterusnya adalah kesan jika pengguguran bayi dilaku. Apabila tadi saya cakap dah, remaja tersebut akan berpotensi untuk memastikan bayi tersebut tidak berjaya dilahirkan. Dia akan melakukan pembunuhan terus ataupun melakukan pengguguran lah. Kerana pengguguran pada ketika ini, pada zaman ini, banyak cara. Cara secara sah ataupun secara tidak sah banyak berlaku bagi memastikan pengguguran di dalam Malaysia ni lah, lagi di negara Malaysia ni. Okey, pengguguran bayi dilakukan oleh remaja tersebut boleh mengakibatkan kesan jangka masa yang panjang. Antaranya masalah kesihatan diri remaja tersebut boleh menyebabkan
rahim, kerosakan pada rahim, dan menyebabkan boleh ada kes di dalam Malaysia ni di mana apabila dia melakukan pengguguran bayi ni secara tidak sah dengan memasukkan ubat-ubatan kimia untuk memastikan kandungan itu mendapat racun yang menyebabkan rahim tersebut rosak dan mengakibatkan kematian lah. Jadi itu antara kesan-kesan jika berlakunya pengguguran lah. Dari segi pengguguran tu, pengguguran yang terancang ataupun pengguguran yang tidak sah. Okey, seterusnya kesan sosial. Kesan sosial macam saya kata tadi, kesan sosial macam masyarakat cemuh terhadap diri kita, terhadap ahli keluarga kita, terhadap adik-beradik kita sebab daripada perbuatan remaja tersebut. Menyebabkan cemuhan daripada masyarakat, jiran tetangga, menyebabkan kesan sosial di antara kita dengan masyarakat akan terenggang lah. Menyebabkan kita ni tidak akan lagi bermesra, kita ni akan berpasang muka jika berjumpa antara satu sama lain. Okey, yang seterusnya adalah masalah kesihatan yang berkaitan dengan kehamilan remaja ini. Apabila berlakunya kehamilan di usia remaja ini, menurut sains dan ilmu perubatan, bayi yang bakal dilahirkan antaranya akan berlaku bayi pramatang lah, di mana kandungan bayi ini akan dilahirkan kurang daripada 37 minggu, yang menyebabkan banyaklah kompleksi dan kesan-kesan yang negatif yang berkaitan terhadap diri bayi tersebut. Kurang berat badan juga akan berlaku lah, di antaranya banyak kes yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran daripada seorang remaja itu, perempuan remaja, menyebabkan bayi yang dilahirkan akan kurang berat badan, iaitu antara 2.5 kilogram lah, berbanding dengan normalisasi kehamilan wanita yang normal yang lain lah. Okey, antaranya kesan yang lain adalah kematian dari segi kematian disebabkan tidak ada penjagaan yang rapi, tidak ada penjagaan yang kematian bayi disebabkan tidak ada penjagaan yang rapi ataupun tidak ada penjagaan kesihatan oleh ibu mengandung itu, iaitu remaja yang mengandung tersebut yang tidak menjaga makanan, tidak menjaga aktiviti fizikal, yang menyebabkan kesan terhadap kesihatan bayi itu akan menyebabkan berlakunya banyak kesan, antaranya berlakunya bayi tidak mendapat zat yang seimbang, tidak mendapat pemakanan yang seimbang, menyebabkan bayi tersebut memperoleh masalah kesihatan yang banyak, antaranya masalah jantung, masalah paru-paru dan sebagainya lah, menyebabkan umur bayi itu ataupun kehidupan bayi itu berada dalam keadaan yang tidak sihat dan berpotensi untuk meninggal dunia. Jadi kesimpulannya di sini, kita sebagai ibu bapa dan ahli keluarga remaja yang mempunyai masalah kehamilan di usia remaja ini perlulah memberi sokongan. Bukannya kita menjadikan mereka itu sebagai tempat cemuhan, tempat melepaskan marah kita akibat daripada perbuatan mereka ataupun ataupun diri mereka yang terlibat dalam jenayah rogol itu. Jadi kita harus memberi sokongan agar memastikan mereka menjaga kandungan tersebut, agar memastikan bayi di dalam kandungan tersebut hidup dalam keadaan sihat, hidup dalam keadaan normal, sama-sama seperti bayi-bayi yang lain. Jadi hal ini menyebabkan apabila remaja tersebut menjaga kandungan tersebut, jadi kelahiran bayi itu akan menjadi normal dan kehidupan bayi selepas kelahiran akan menjadi normal dan mereka akan sihat sedia kala dan sihat seperti kanak-kanak ataupun bayi yang lain, yang menyebabkan kehidupan mereka pada masa akan datang tidak mempunyai masalah lah. Bahkan kehidupan mereka itu dapat memberi kelebihan terhadap diri kita, ahli keluarga kita, dan juga menjadi insan yang dapat memberikan sumbangan terhadap negara kita lah. Itu kita harapkan lah. Jadi itu sajalah ulasan saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.